Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Bersama saya, Muhammad Farid Amirul bin Sazri sebagai pengerusi untuk majlis forum kita pada malam ini. Ahli panel dan sidang hadirin sekalian, bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis forum sempena Dekad Bahasa Kebangsaan tahun 2020. Pada malam yang dihiasi bulan dan bintang yang sangat indah ini, kita sekarang berada di Dewan Aminuddin Baki, APJ, Kampus Bahasa Melayu. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel yang cantik lagi mempersonakan yang terdiri daripada pelajar APJ Kampus Bahasa Melayu ini, suka saya ingin menerangkan tentang tajuk forum yang akan dibincangkan pada malam ini. Tajuk kita pada malam ini ialah bahasa, iaitu Ayuh Perkasa Bahasa. Dunia kini atau dunia marcapada menyaksikan kita berhadapan dengan isu cabaran dalam memperkasakan bahasa kita, iaitu bahasa Melayu. Justeru, kerajaan telah menjayakan sebuah program bagi memartabatkan kembali bahasa Melayu ini. Dan juga program ini bertujuan untuk melahirkan insan yang rajin membaca menerusi program Dekad Bahasa Kebangsaan ini. Hal ini kerana masyarakat di Malaysia semakin hari semakin melupakan bahasa rasmi negara mereka sendiri, iaitu bahasa Melayu. Dan semakin ramai juga yang sudah terbiasa dengan menggunakan bahasa Inggeris ini. Okay. Seterusnya, terdapat sebuah program yang diusahakan yang saya sebutkan tadi, iaitu kempen Dekad Membaca Kebangsaan atau dikenali sebagai DMK, yang telah dilancarkan dengan matlamat menjadikan Malaysia sebagai negara membaca pada tahun 2030 nanti. Program ini telah dilaksanakan oleh mantan Menteri Pendidikan kita sendiri, iaitu Yang Berhormat Dr. Mazli bin Malik. Sehubungan dengan itu, untuk memastikan Dekad Membaca Kebangsaan ini mencapai keberhasilan yang kita inginkan, maka bermula tahun ini, iaitu tahun 2020, pihak kementerian akan menggiatkan kempen DMK ini kerana katanya kempen atau gerakan membaca ini sudah berlangsung sejak 2 dekad yang lalu. Maksudnya 20 tahun yang lalu. Tapi masih tidak mencapai matlamat yang diinginkan secara menyeluruh. Oleh itu, dengan adanya program seperti ini, proses memperkasa bahasa Melayu juga dapat digiatkan. Berdasarkan kajian yang saya baca, yang saya terima daripada Datuk Dr. Mazli, kajian profit membaca rakyat Malaysia yang dilakukan oleh Perpustakaan Negara Malaysia pada tahun 2005 mendapati rakyat Malaysia hanya membaca 2 naskah buku setahun. Bagaimanapun katanya, angka itu dah meningkat kepada 15 naskah pada tahun 2014 berdasarkan laporan kajian interim tabiat membaca rakyat Malaysia. Namun begitu, nilai 15 tu masih masih rendah kalau nak dibandingkan dengan 40 judul buku setahun yang dibaca oleh negara-negara maju yang lain. Hal ini sememangnya jelas menunjukkan bahawa masyarakat di Malaysia ni lebih terdedah kepada bahasa-bahasa luar, yang mana mereka tak membaca buku-buku yang dikeluarkan oleh penulis-penulis di Malaysia, tapi membaca buku-buku lain ataupun tidak membaca kerana mereka lebih pentingkan media sosial yang semakin berleluasa. Oleh itu, penggunaan bahasa Melayu yang betul juga akan pudar di zaman jika hal ini tidak dibendung dari sekarang. Baiklah, sidang hadirin sekalian, sebelum kita masuk ke isu kita dengan lebih mendalam, elok rasanya kita berkenalan dahulu dengan 2 orang ahli panel kita pada hari ini. Okey, di sebelah kanan saya
Kecil molek berkacamata, saudari Nur Hazirah binti Jamaluddin namanya. Beliau merupakan ahli panel yang pertama dan juga pelajar IPG Kampus Bahasa Melayu. Selamat datang diucapkan. Apa khabar? Alhamdulillah. Seterusnya, di sebelah kiri saya, kecil molek dan manis orangnya. Saya perkenalkan panel kedua kita. Wan Atirah Syafiqah binti Wan Fadli diberi nama. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, selesai sudah perkenalan kita dengan ahli-ahli panel kita. Jadi, kembali kita ke tajuk forum kita, iaitu perkasakan bahasa Melayu. Sidang hadirin yang dihormati, apakah kita mengerti asal-usul bahasa kita sendiri, iaitu bahasa Melayu? Dari mana dia datang? Siapa pengasasnya? Oleh itu, bagi menjawab persoalan ini, saya menjemput panel pertama kita untuk menjelaskan latar belakang bahasa Melayu yang telah menjadi sebahagian daripada darah daging kita. Silakan saudari. Okey, baiklah. Terima kasih saudari Hazirah. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan berkenaan latar belakang bahasa Melayu yang mana pada saya sudah diterangkan dengan terperinci dan lengkap serta menarik oleh saudari Hazirah sebentar tadi. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada panel kedua kita, saudari Wan Atirah, berkenaan peranan dalam mempertabatkan bahasa Melayu ini. Dipersilakan. 2-3 kucing dari. Terima kasih daun keladi. Terima kasih kepada saudari Atirah. Sidang hadirin yang dihormati serta dirahmati. Kita masih lagi berada dalam Majlis Forum Sempena Dekad Bahasa Kebangsaan tahun 2020 di Dewan Aminuddin Baki, IPG Kampus Bahasa Melayu. Pada ketika dan saat ini kita masih membincangkan tajuk berkenaan memperkasakan bahasa Melayu. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada saudara dan saudari yang baru saja mengambil tempat di dalam dewan ini. Jadi, tanpa membuang masa lagi, marilah kita teruskan buat bicara kita pada malam ini. Saya tertarik dengan ahli-ahli panel kita yang sememangnya mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang bahasa Melayu ini. Seterusnya, pada alaf digital ini, saya rasa sudah pasti isu-isu berkaitan bahasa Melayu ini menjadi semakin kritikal. Oleh itu, elok rasanya kita meminta pendapat saudari. Apa pendapat saudari Hazirah? Terima kasih saudari Hazirah. Sungguh bernas sekali jawapan yang diberikan berkenaan isu-isu berkaitan bahasa Melayu ini. Saya tertarik dengan peribahasa yang dikatakan oleh saudari sebelah tadi, iaitu laut mana yang tidak dilanda ombak, bumi mana yang tidak ditimpa hujan. Peribahasa itu kalau tidak silap saya membawa maksud segala usaha yang dilakukan pasti ada kesukaran dan cabarannya. Okey, sudah terang lagi bersuluh dah kita cakap kan. Isu berkenaan bahasa Melayu ni bukan saja berlaku di masa kini, malah di masa lalu juga. Oleh itu, siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri sebagai rakyat Malaysia yang harus bersama berganding bahu dalam menangani isu-isu ini. Justru jalan terbaik untuk menghadapi isu-isu ini, saya rasa sikap rakyat Malaysia sendiri terhadap bahasa Melayu. Dan yang paling penting saya rasa, rakyat Malaysia ni perlu mempunyai sikap atau jati diri yang betul terhadap bahasa kebangsaan sendiri, iaitu bahasa Melayu lah. Seandainya rakyat Malaysia mempunyai perasaan bangga terhadap bahasanya, ataupun kita cakap sayang terhadap bahasa kita sendiri, kita pasti akan mencari jalan untuk menyelesaikannya. Jikalau tidak, rakyat Malaysia pasti sentiasa menggunakan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu kita ni ditinggalkan begitu saja.
Maka apabila terjadi sebegitu, tidak akan terjadi persaingan dan tidak akan timbul kita cakap aura bahasa Melayu itu dalam diri masyarakat sendiri. Setiap masalah ni pasti ada jalan penyelesaiannya. Untuk itu ingin saya menampilkan panel kedua Saudari Atirah bagi menerangkan tentang modus operandi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu bagi menghadapi cabaran-cabaran ini. Dipersilakan. Terima kasih Saudari Atirah. Jawapan yang diberikan saya rasa dapat membantu warga Dewan untuk terus berjuang dalam menghadapi cabaran yang dihadapi bahasa Melayu kita. Berdasarkan saya rasa penerangan yang diterangkan oleh Saudari Atirah sebentar tadi, jelas sekali siswa-siswi ataupun pelajar-pelajar di Malaysia harus melibatkan diri dalam menjalankan kegiatan seperti kempen dan kaji selidik bagi memartabatkan bahasa Melayu ini. Dengan langkah-langkah yang telah diterangkan oleh Saudari Atirah tadi, saya rasa permasalahan dan cabaran-cabaran bahasa Melayu dalam abad ke-21 ini dapat diatasi. Paling penting, masyarakat Malaysia perlu mempunyai sikap bangga terhadap bahasa ibunda kita seperti yang saya cakapkan sebentar tadi. Oleh itu, semangat dan jiwa yang tinggi perlu diikuti atau diteladani oleh masyarakat Malaysia yang lain. Bukan saja itu, pemimpin-pemimpin, ilmuwan, saya rasa harus juga menggambling tenaga bersama-sama untuk memperkasakan bahasa Melayu ini. Saya juga percaya dengan langkah sedemikian dapat menjadikan bahasa Melayu menjadi kembali ke landasan yang kita ingini. Kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau mendaki dah sampai ke puncak. Sudah lama rasanya kami di atas, tiba sudah ke acara kemuncak. Konklusinya, saya menyimpulkan kesimpulan daripada perbincangan forum kita pada hari ini. Berdasarkan perbincangan forum kita pada malam ini, dapatlah saya rumuskan bahawa terdapat beberapa isu dan cabaran dalam proses memartabatkan bahasa Melayu. Namun begitu, beberapa usaha yang telah dilakukan dalam memartabatkan bahasa Melayu ini akan memberikan kesan yang positif terhadap bahasa Melayu kita. Walaupun pada asasnya kita berpuas hati akan kejayaan bahasa Melayu pada waktu dahulu dan juga dalam mendepani cabaran dunia moden, namun demikian saya dapat simpulkan berdasarkan apa yang dikatakan oleh kedua-dua ahli panel kita yang menunjukkan perlunya usaha yang lebih jika yang perlu dilakukan dalam memartabatkan bahasa Melayu. Selain itu, kita janganlah leka dan alpa kerana masih banyak yang perlu kita usahakan untuk memastikan kelangsungan dan martabat bahasa Melayu itu sendiri, sama ada di peringkat negara kita ataupun di peringkat antarabangsa. Oleh itu, saya mohon kerjasama kementerian, para ilmuwan, jabatan kerajaan, agensi pertubuhan, sektor swasta, institut-institut pendidikan, media cetak dan elektronik, serta pelajar-pelajar, rakyat-rakyat, ibu bapa, semua berganding bahu dan perlu menggambling usaha bersama-sama secara bersepadu dalam membentuk rangkaian yang berkesan untuk memastikan pencapaian yang seimbang. Macam tu. Akhir sekali, kerjasama daripada semua pihak amat perlu dalam memartabatkan bahasa Melayu agar bahasa Melayu kita menjadi lebih mantap dan dapat diperkasakan dalam merealisasikan kedaulatan bahasa Melayu di peringkat serantau maupun antarabangsa. Saya rasa masa sudah menceburi kita. Terimalah salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun.
Saya mewakili kedua-dua ahli panel dan pihak majlis merakamkan setinggi-tinggi terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan lah kepada hadirin yang sudi hadir ke majlis forum kita pada hari ini. Ingin juga saya menyusun 10 jari andai kata tersalah tutur bicara. Masa pun sudah hampir larut malam. Bintang-bintang juga kian menghilang. Saya rasa lah, sebab biasa malam memang bintang hilang. Dengan masa yang terbatas ini juga, saya mohon ingin akhiri bicara ini dan seterusnya mengundurkan diri. Bahasa Melayu, bahasa kita, bahasa jiwa bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia.